Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam penuh inspirasi, salam hari Jumaat dan selamat tengah hari kepada anda penonton-penonton tersayang WHI bersua kembali dalam Wanita Hari Ini siaran 19 Februari Jumaat bersama dengan saya Sugita dan juga Uyaina Arsyad. Yana sihat? Ya, sihat alhamdulillah. Sugi sihat? Sihat. Kita juga mengharapkan anda di rumah tu pun sihat-sihat hendaknya. Baik, hari ini ada pelbagai perkongsian menarik yang kami nak ceritakan bersama dengan anda semua. Tetapi sebelum itu, seperti biasalah, kami nak ingatkan kembali kes COVID-19 yang masih lagi berleluasa di negara kita. Baik, mengikut statistik sehingga semalam 18 hari bulan 2 2021, jumlah kes keseluruhan adalah sebanyak 274,875 kes dengan 2,712 kes baharu dan juga kes sembuh adalah sebanyak 5,320 kes sembuh. Dan sayang sekali Sugi, Selangor masih lagi mencatatkan jumlah kes tertinggi dengan peningkatan sebanyak 1,013 kes. Dan juga Yana, duka cita dimaklumkan bahawa kes kematian harian tertinggi dicatatkan semalam iaitu 25 kematian. Jadi walaupun kita nak menyambut kegembiraan di mana kes sembuh baru agak tinggi, memang sememangnya tinggi dah lebih 5,000, kita juga sedih di mana kes kematian yang dicatatkan juga tinggi iaitu 25 orang mati disebabkan oleh kes COVID-19 ini. Takut kan dengar? Takut sangat. Masih lagi alpa ataupun leka kerana tidak terjadi kepada orang terdekat kita betul. ataupun kenalan rapat kita. Tetapi 25 kes kematian harian tertinggi ini menunjukkan bahawa COVID-19 ini betul-betul kita sedang bergelut bersama dengan pandemik ini. Jadi sama-sama kita berganding bahu untuk melandaikan lengkungan COVID-19 di negara kita. Betul tu Yana. Tu yang saya selalu cakap, walaupun kita nak menyambut angka 5,000 lebih tu kes sembuh baru tu, kita sebenarnya tidak boleh menyambutnya lagi sebab kita masih lagi berjuang bersama-sama. Baik, dan di sini juga kami ingin memberikan peringatan kepada anda di rumah berkaitan dengan kit ujian pantas antibody dan juga kit ujian pantas antigen, di mana kit-kit ujian pengesahan COVID-19 ini dikawal di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 dan memerlukan kebenaran mengimport atau membekalkannya untuk kegunaan di Malaysia. Jadi anda di rumah ingat yang ia tidak boleh diiklankan ataupun dijual secara dalam talian atau melalui media sosial. Orang awam dinasihatkan tidak membeli kit ujian ini dan menjalankan pengujian ini. Betul. Ini kerana kit ujian ini adalah untuk kegunaan kaki tangan perubatan yang berkelayakan dan terlatih sahaja. Dan ujian ini perlu dilakukan di fasiliti kesihatan yang diiktiraf oleh KKM bagi memastikan pengendalian pesakit dilakukan mengikut prosedur yang telah pun ditetapkan untuk mengekang penularan wabak berkenaan. Dan untuk maklumat ataupun pertanyaan lanjut, anda boleh ajukan di PBPP ataupun di famous.mda.gov.my. Maklumlah sekarang ni Sugi, mungkinlah di laman sosial ni semakin berleluasa penjualan kit-kit ini sebab ada dalam kalangan kita yang panik. Betul. Dan terus membuat keputusan untuk membeli secara atas talian. Jadi sedikit sebanyak info yang kami berikan ni semoga memberi manfaat kepada anda dan terus berwaspada. Ya, apapun sentiasa ingat untuk mengikut SOP yang ditetapkan walaupun kini sudah pun ada kelonggaran. Ingat, kita jaga kita, tanggungjawab kita masih lagi berterusan. Baik, kita dah berbincang sedikit mengenai COVID. Kita ingin memberikan anda sedikit hiburan di tengah hari Jumaat ini dengan satu TikTok pilihan penerbit kami yang cukup comel saya kira, tapi tak comel untuk mak dia lah. Jom kita saksikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
adik dengar ustaz kata kahwin ni benda halal dengan bagus. Betul ke? Betul lah. Kenapa? Kalau macam tu kenapa mama tak suruh papa kahwin lagi? Kan halal tu. Halal tu. Halal tu. Ayah lagi nyari apa sih? Ayah lagi nyari cacing. Bang cacingnya hilang. Cacingnya nggak hilang. Kalau nggak hilang kok dicariin? Kita kan mau mancing, jadi mesti nangkap cacing. Nangkap cacing. Emang cacingnya salah apa? Cacingnya nggak salah apa-apa, Dek. Itu kan yang ditangkap. Sudi, kalau video dekat TikTok ni kan memang sangat-sangat menghiburkan tau. Terutamanya adik yang dalam video kedua tu tadi. Apalah agaknya pengsudahan adik tu ya. Buatkan mak dia panas sahaja saya rasa. Memang halal tapi mungkin mak awak tak nak adik. Jangan lebih-lebih ni. Kang adik kena tidur luar rumah kan. Okey, apa pun bercakap mengenai si manja yang comel-comel, ini dia tips yang ke-32 daripada Lactogro yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Dengarkan tips dan aktiviti ringkas Nestle Lactogro ini agar si manja dan keluarga sentiasa grow happy. Tip inspirasi grow happy yang ke-32, hot chocolate si manja. Sesekali biar dia rasa happy, dapat hidangkan susu coklat buat satu family. Ajarnya cara selamat untuk bancuh hot chocolate dengan pantauan mama atau papa dan special untuknya gunalah susu Lactogro. Mesti dia happy. Kesihatan perut mainkan peranan penting untuk si manja. Lactogro dengan probiotik L-Reuteri untuk keselesaan pada perut. Okey, tapi cuaca macam ni saya pun rasa macam nak minum hot chocolate. Sugilah buat untuk saya lepas ni. Okey, baik, boleh. Okey, baik. Hari Jumaat hari ini biasalah ada topik yang berkaitan dengan hikayat perkahwinan dan topik yang kami bawakan hari ini adalah isteri kunci rezeki. Dan biasa kita dengar redha Allah terletak pada redha kedua orang tua kita. Tetapi bila kita cakap tentang konteks rezeki ni khusus buat mereka yang sudah pun mendirikan rumah tangga, adakah keberkatan rezekinya itu datang daripada redha seorang isteri? Dan baru-baru ni kan ada viral tau satu kisah yang sekejap lagi kami akan kongsikan bersama dengan anda apakah kisah tersebut. Tetapi kami nak tanya kepada anda, apa sebenarnya pendapat anda? Adakah anda bersetuju dengan kenyataan bahawa rezeki seorang suami itu datangnya daripada keredaan seorang isteri? Untuk itu anda boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Kita akan berehat sebentar. Kami akan kembali selepas ini bersama dengan tetamu-tetamu kita dan juga perbincangan yang cukup hangat saya kira. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Dalam membina keharmonian rumah tangga, kesepaduan antara dua belah pihak, yakni suami dan isteri adalah amat penting. Perkara pertama perlu diwujudkan adalah melaksanakan tanggungjawab, kewajipan dan hak masing-masing. Di sebalik figura seorang lelaki berjaya, pastinya ada wanita yang menjadi tulang belakang. Dikurniakan isteri yang memahami dan sentiasa menjadi dorongan semestinya menjadi dambaan setiap kaum lelaki. Namun, lumrah kehidupan rumah tangga sukar untuk dijangka. Kadangkala gelora pasti singgah di bahtera perkahwinan. Meskipun perkahwinan merupakan suatu sunnah, namun ia juga seringkali dikaitkan dengan pembuka jalan rezeki. Rezeki diperoleh bukan sahaja dari usaha keras suami, namun perilaku isteri juga terkesan agar rezeki rumah tangga terus mengalir. Tapi benarkah bahawa seorang isteri itu kunci rezeki suami? Dan apakah peranan seorang isteri dalam memastikan rumah tangga memperoleh rezeki yang melimpah ruah? Saya kira seperti yang dikatakan dalam laporan itu tadi, perkahwinan itu sememangnya satu momen yang menggembirakan, tetapi perkahwinan itu datang dengan tanggungjawabnya juga dan itu yang mungkin kadang-kadang menjadi permasalahan dalam sesebuah rumah tangga. Dan itu yang akan kami bincangkan hari ini, isteri kunci rezeki. Mungkin Yana secara amnya kita boleh tafsirkannya berbeza kan, tapi dari sudut Islam ada tafsirannya yang tersendiri, betul? Betul. Dan sudah pun terhubung di talian sekarang ini bersama dengan 3 orang tetamu yang cukup istimewa. Elok saya perkenalkan. Yang pertama, kita bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum Selamat warahmatullahi tengah hari, wabarakatuh. Ustaz. Sihat ya Aina? Sihat, Sama-sama kita. Alhamdulillah. Selamat Sugi. Sugi sihat ya? Sehat, semakin segak ya Ustaz. Itulah tadi. Oh, si my level. Kita Oh, kena wow. sentiasa positif dan sentiasa bertenaga insya-Allah. Bagus, Ustaz Ustaz. Azam segak sebegini, saya rasa Fahrin Ahmad di rumah tu rasa tercabar sedikit. Baik, kita juga bersama dengan pasangan yang cukup sweet dan romantis. Kita bersama dengan Zaim Helmi Zaini dan Nur Damian Nasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Anak-anak baik. dekat mana tu? Kami jawab. Anak-anak dah ekspor dekat rumah. Nasib belakang rumah je. Nasib baik dekat. Okey, baik. Hari ini saya dan Sugi kita nak bercakap tentang rezeki suami datangnya daripada isteri. Untuk itu kan Ustaz, mungkin sebagai permulaannya, saya nak menarik perhatian anda semua tentang sesuatu topik atau kisah yang viral beberapa hari sebelum ini, di mana seorang Insta famous yang mempunyai hampir 1.2 juta followers di akaun Instagramnya telah pun mengeluarkan satu kenyataan. Di situ dia berkata bahawa rezeki seorang suami datangnya daripada redha isteri. Dan ini sebenarnya telah pun menarik perhatian netizen dan ramai yang berdebat dan mengeluarkan pendapat masing-masing, kerana ada juga yang berkata rezeki itu datangnya daripada Tuhan, daripada Allah dan juga redha kedua orang tua kita. Jadi Ustaz, untuk menjawab persoalan sebagai mukadimahnya Ustaz, kita terus bagi soalan panas. Mungkin ada penjelasan dari sudut Ustaz sendiri. Baik, terima kasih ya Yaina, Sugi, Zaim serta Damia serta para penonton setia wanita hari ini pada hari ini. Apa khabar semua? Salam Jumaat Mubarak. InsyaAllah moga-moga Allah berkati dan rahmat kita semua. Panjang umur dengan iman, mewah rezeki yang berkat. Amin insyaAllah. Baik, menarik soalan ini. Sebenarnya saya rasa persoalan dan juga berkaitan tentang isu ini saya rasa telah dijawab oleh Mufti sebenarnya ya. Ada yang bagi Datuk Mufti Sri Musamaha Mufti dia ada menjawab. Tapi saya tidak mengulas dari segi hukum. Cuma kalau kita lihat dari segi agama kita yakin bahawa rezeki ini adalah daripada Allah SWT. Kita yakin semua rezeki kita ni, rezeki ni kita kena faham. Konsep rezeki ni dia luas. Rezeki bukan hanya segi material ataupun amount yang ada dalam akaun kita. Rezeki ini juga contoh sehat itu satu rezeki. Orang suka kita itu juga satu rezeki. Followers ramai di Instagram, di Facebook, di Twitter, di YouTube. Itu juga satu rezeki kan. Maknanya ramai orang suka kita, berkawan ramai, jiran tetangga baik, anak-anak baik. Itu juga satu rezeki. Cumanya bila mana kita bercerita tentang rezeki ini, kita kena yakin bahawa rezeki ini semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memberi rezeki. Allah Ar-Razzaq. Nama Allah ada 99 antaranya Ar-Razzaq, iaitu Allah yang Maha memberi rezeki. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan penonton, bila mana kita bicara tentang rezeki ini, kita dah tahu daripada Allah SWT. Cumanya ada beberapa perkara yang sebenarnya kita takut rezeki itu memang Allah bagi, tetapi asbab kerana kita tidak menjaga hubungan menyebabkan rezeki itu terhalang. Ini kita tak nak. Itu sebab kita nak menjemput rezeki datang ke rumah kita. Kita nak menjemput rezeki datang dalam keluarga kita. Bagaimana tuan-tuan dan puan? Itu sebab kita ni ada isteri, kita ada anak, ada keluarga, ada mak ayah yang perlu kita jaga. Jadi banyak huraiannya dalam tanggungjawab sebagai seorang suami sebagai contoh. Kalau kita belajar dalam ilmu agama, fiqh, munakahat, kita belajar tentang ilmu rumah tangga. Sebenarnya saya dah tuliskan persoalan topik kita ni dalam Instagram, di Facebook saya, Azam Al-Kankari. Boleh tengoklah kan. Ramai orang komen tuan-tuan. Dalam Instagram ramai orang komen. Ada juga followers IG yang komen. Dia kata apa? Dia dah kahwin 20 lebih tahun dah, alhamdulillah, tapi nak belajar. Itu sebab tuan-tuan, ilmu rumah tangga tak perlu hanya walaupun dah lama kahwin, lagi banyak kita belajar. Tanya nanti tetamu kita Zaim kan. Kami punya tempoh perkahwinan lebih kurang aja, tapi banyak kita belajar. Jadi rezeki ini sebenarnya adalah anugerah dari Allah SWT, dan pastinya sebagai seorang suami ada tanggungjawab, dan tanggungjawab itu diberikan nama nafkah. Dalam agama Nabi SAW kata apa? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, maksudnya bertakwalah kepada Allah dalam mengendalikan urusan kaum wanita. Kamu mengambil mereka dengan amanah Allah. Kewajipan kamu pula ialah memberikan nafkah dan pakaian yang sepatutnya kepada mereka. Sesungguhnya aku tinggalkan satu perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu
kitabullah, itu Al-Quran. Maknanya ini hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya tuan-tuan puan, kita kena beri nafkah. Nafkah terbagi kepada dua, nafkah zahir, nafkah batin. Nafkah batin aku tak nak cerita, itu kena sesi lain. Batin ni bukan saja seksual Batin juga adalah perasaan, emosi, itu kita kena faham. Jangan tinggalkan isteri seorang-seorang, belajar PDPR, anak belajar, hara mak dekat rumah. Kan? Pun kesian juga. Bapa kena ambil bantu juga. Jadi ini rezeki. Kita nak rezeki kita diberkati. Tapi ada satu dipanggil nafkah zahir ini, dia ada 3 PTM. Bukan program transformasi minda. Bukan. PTM. Apa dia PTM itu? Boleh saya teruskan ke atau kejap lagi? Kejap lagi boleh, Ustaz. Boleh, Kita Ustaz. simpan dulu Kejap lagi. akronim Ustaz PTM Azam itu, Kaki. kejap lagi kita kongsikan insyaAllah. Terima kasih. Okey, di situ ada suspense Azam ya. akan kari. PTM, to be continued. Okey, baik. Kita nak tanya kepada Zaim dan juga Damia. Tadi Ustaz ada berkata yang kita menjaga hubungan, tidak kisahlah sesama ibu atau bapa ataupun suami isteri untuk menjemput rezeki kan. Tapi mungkin nak tanya kepada Zaim sendiri, adakah Zaim merasakan bahawa dengan menjaga hubungan dengan Damia dan ketenangan Damia itu memberi atau menjadi faktor dalam Zaim mendapat rezeki ataupun menjemput rezeki itu? Okey, sebelum tu terima kasih Azam bagi Abang Zaim cakap sekejap. Okey, betul. Bagi Zaim lah sebenarnya, Zaim percaya untuk mendapat rezeki yang baik tu daripada Allah SWT tu, kita perlu sentiasa bersikap baik pada semua individu, semua makhluk. Tak kisahlah manusia ke, haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke, sentiasa kita kena bersikap baik kepada setiap makhluk dalam muka bumi ini. Apatah lagi isteri. Sebab bagi Zaim, kalau Zaim melukai hati seorang isteri, okey, ataupun buat Kak Mia rasa macam sedih, risau semua, saya percaya rezeki itu akan tersangkut sikitlah. Sebab first thing first, sebelum Zaim berkahwin, Zaim tahu Zaim berkahwin semua ni kerana Allah SWT ya, untuk menjaga satu tanggungjawab yang diberikan oleh Allah supaya kita pelihara Kak Mia sampailah ke akhir hayat. Kalau Zaim dah mula rasa macam menyakiti, buat perangai sengaja, kata orang tu, petik kemarahan, sekaligus akan buatkan Kak Mia rasa sedih dan buat Kak Mia rasa macam mungkin akan terkata sesuatu pada suami dia. Betul tak? Jadi bagi Zaim, baiklah Zaim cuba sebaik mungkin untuk mencari rezeki tu buat isteri, biarlah menggembirakan isteri sekaligus. Itu bagi Zaim sendiri. Okey. Menarik apa yang Zaim kongsikan tadi. Dan untuk Mia sendiri, mungkin boleh cerita juga kepada kita semua. Pastinya orang kata di sebalik kejayaan seorang lelaki ni ada 2 orang wanita yang menjadi tulang belakangnya. Yang pertama tentulah ibunya dan yang kedua adalah isterinya. Bagaimana Mia sebagai seorang isteri membantu, menyokong dan orang kata menjadi tulang belakang kepada Zaim? Okey, bagi Mia sendiri, macam kalau Zaim, career dia more to public lah kan. Kita tak boleh nak kerja sendiri. Jadi sebelum kahwin, Mia dah tahu career Zaim, jadi kita dah faham. Jadi bila dah kahwin, Mia dah prepare mental, physical. So kita dah be positif lah. Kita kena, bila dia kerja tu, kita kena percaya, kita lepaskan dia. Walaupun dikelilingi bidadari cantik, tapi kita tak apa kat rumah. Tapi bidadari sebelah dia tu paling cantik sebenarnya. Ini paling the best. Kita kena positif, jangan negatif, ragu-ragu. Tapi at the same time, of course lah suami kena pegang tanggungjawab tu lah sebab kita dah percaya. So dia kena hold the trust. Macam tu lah bagi Mia. So supaya dia nak pergi kerja cari rezeki tu pun taklah tertarik-tarik dengan kita di rumah. Betul. Okey, baik. Tadi Zaim ada berkata yang kalau menyinggung perasaan Damia mungkin merajuk ataupun tersinggung, terkata sesuatu. Pernah ke berlaku sebegitu? Mak. Zaim tak pasti sebab Kak Mia ni jadi semacam seorang yang very soft spoken tau. Kalaupun tengah merajuk ke, tengah tersinggung hati ke, dia simpan tunggu 3 hari. Baru cakap atas katil tu sebelum tidur tu, sayang, I nak cakap something. Apa dah. Maksud Zaim rasa macam ini mesti Zaim ada buat sesuatu. Dia akan tegur supaya kalau Kak Mia tegur pada ketika Kak Mia tengah sedih, takut akan memudaratkan rumah tangga. Jadi Kak Mia ambil pendekatan untuk tegur sebelum tidur, dengan relax tu dia tegur Abang Zaim. Jadi kita rasa macam
oh ya ke saya. So kita pun tak, sebagai ego kita tak akan mula beleting balik sebab kita tengah bertenang masa tu. Ya, betul. Jadi masa itulah Zaim sejujurnya saya akan mohon maaf sebenarnya kepada Damia dan tidak mengulangi kesilapan itu yang tidak disedari suami langsung. Okey, Saya kira ini satu tips berguna yang boleh dijadikan inspirasi dan idea kepada pasangan-pasangan di luar sana. Okey, baik. Sudi, kita dah tanya kepada 3 orang tetamu kita. Kita nak tanya juga pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Jom kita tengok. Kalau kita nak bercakap mengenai konsep rezeki ini, pada asasnya konsep rezeki ini mutlaknya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Razzaq itu Maha Pemberi rezeki. Kalau kata isteri ni punca rezeki, saya setuju sekiranya si suami itu menjaga hati, menghormati isterinya, dan itu mungkin antara asbab kepada luasnya rezeki di dalam satu keluarga itu. Sudah pastinya isteri antara pembuka kunci pintu rezeki kerana pada saya ia datang dengan tanggungjawab. Sebagai contoh, jika saya hanya sendiri, saya akan memikirkan soal diri saya sahaja. Bagi saya setuju yang isteri itu adalah punca rezeki sebab kebanyakan suami diorang mendapat lebih nikmat rezeki itu lepas berkahwin dan beristeri. Saya bersetuju isteri adalah punca rezeki dalam sebuah kehidupan. Kenapa? Bagi pendapat saya, contoh-contoh punca rezeki yang dibawa dalam kehidupan itu adalah bila ada kemanisan. Kemanisan itu adalah general. Contoh saya pergi spesifik. Perjalanan kita dalam sebuah keluarga itu adalah kemanisan. Yalah, mungkin orang kata dalam sebuah keluarga itu ada pasang dan surutnya. Bagi saya surut itu pun adalah rezeki. Sebab itu adalah proses kematangan sesebuah keluarga untuk build up menjadi lebih baik. Isteri kunci rezeki. Saya sangat setuju dengan pendapat ini. Sebab dalam Islam sendiri cakap antara punca rezeki, salah satunya adalah rezeki orang yang dah berkahwin. Benda ni berlaku di dekat saya kan sejak kita kahwin macam-macam rezeki masuk, salah satunya dari segi wang ringgit lah. Sejak berkahwin ni sis yang masuk dekat saya boleh katakan agak banyak lah sampai saya dengan isteri boleh pergi melancong dekat Korea boleh beli kereta baru. Kita tahu perempuan ni hatinya rapuh, cepat tersentuh, terkesan dan lembut. Jadi perempuan ni tak adalah terlalu memandang sangat kepada kebendaan. Untuk membahagikan seorang isteri itu mungkin dari antaranya boleh lakukan seperti kata-kata yang romantis, motivasi kepada isteri setiap pagi, tolong isteri untuk buat kerja, meringankan sedikit beban isteri, and then ataupun memberikan masa sedikit kepada isteri untuk dia buat me time, pergi spa ke, pergi shopping ke. Itu mungkin antara inisiatif yang boleh dilakukan untuk membahagikan seorang isteri. Lagi satu inisiatif yang sangat mudah dan tidak memudahkan apa-apa ialah pujian dan penghargaan. Tidak perlukan wang ringgit, tapi cukuplah untuk menyatakan terima kasih dan sayang awak. Sejuk hati si isteri dekat sebelah tu mendengar kata-kata manis suaminya. Bukan awak soon lah, soon to be. Okey, apa pun kita nak berbalik pada Ustaz tadi yang ingin berkongsi mengenai PTM. Ustaz, silakan Ustaz. PTM apa dia? Kalau kita tengok tadi Zaim cerita dengan Damia dengan isterinya, subhanallah, Zaim kat Damia luar biasa ya. Maknanya dalam perkahwinan ini kita ada macam-macam yang kita akan lalui. Memang kalau orang kata Ustaz kami ni kahwin Ustaz bahagia je, nampak benar bohong Ustaz. Mesti ada warna-warni perkahwinan, dia ada asam garam perkahwinan. Kalau hitam putih je tuan-tuan, tak ada warna harga hidup kita. Kita ni nak ada kejap-kejap. Itu sebab manusia ni ada emotional, dia ada emosi dia. Emosi inilah untuk memenuhi perasaan pasangan kita. Kalau kita dengar tadi kan daripada rakan-rakan kita, penonton kita yang memberi pendapat dan pandangan, saya sangat setuju. Mana rumah tangga itu semua merupakan satu rezeki. Kalau kita kahwin itu juga satu rezeki. Kalau kita seorang, rezeki kita satu. Kita kahwin, alhamdulillah rezeki kita dua. Lepas tu yang lain-lain tu rezeki lain lah ya. Yang kahwin lain tu tambah lagi tu rezeki lain. Aku tak nak balas. Tak nak komen contoh ni bina aku tengok ni kan. Maknanya anak itu juga satu rezeki. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa sebagai seorang suami kita mempunyai tanggungjawab dengan ibu ayah kita dan isteri kita, anak-anak kita dan keluarga kita seluruhnya. Jadi nafkah kepada isteri ini tanggungjawab suami. Isteri kalau suami tak beri nafkah kena minta maaf cakap tuan-tuan ya, kena minta. Apa dia? PTM. Inilah nafkah yang kita sebagai seorang suami kena bagi. Berapa nilai, berapa sebagainya itu adalah melihat kepada kemampuan sendiri. Mana melihat kepada kemampuan peribadi. P yang pertama adalah pakaian. Pakaian ini tuan-tuan dan puan adalah tanggungjawab seorang suami ke
kepada isterinya. Maknanya paling kurang tuan-tuan setahun sekali lah. Setahun sekali belikan pakaian baru untuk isteri. Jangan nasi isteri beli duit sendiri. Contoh, kalau dia tokek baju lain lah kan. Kalau dia tokek make up pun lain lah. Kalau dia tokek apa nama tu? Vitamin C pun lain lah. Contoh kan. Dia ada duit sendiri pun. Walaupun dia ada duit sendiri tuan-tuan perempuan, jangan lupa ya. Kita kena juga hadiahkan. Itu nafkah pakaian kepada isteri kita. Kita berikan pakaian terbaik. Tapi isteri jangan minta aja. Bang, tak kira. Sebulan nak 5 kali tukar baju. Kan sungguh hara hidup kita. Ikutlah kemampuan Maknanya suami baju juga. pula ikut kemampuan. Kalau belilah dekat tempat biasa pun tak ada masalah. Isteri kena bersyukur. Ini masalah. Kadang-kadang isteri kata, tak kira bang, saya tak kira. Saya nak juga beli dekat butik-butik yang tersohor. Wow. Kan? Butik-butik yang tersohor. Jangan. Apa suami bagi, bersyukur. Ini tanda. Tapi suami kena bagi. Jangan tak bagi langsung. Kalau tak bagi langsung, berilah hint-hint sikit. Kadang Ustaz, suami saya pun orang susah. Dia pun tak ada benda. Suami susah macam mana pun, percayalah, suami yang bertanggungjawab susah macam mana pun, dia tetap berusaha untuk memberi nafkah kepada isteri dia. Itu yang pertama, pakaian. Pakaian ikut kemampuan. Paling kurang setahun sekali hari raya lah kan. Itu paling kurang. P yang kedua apa dia? Tempat tinggal. Tempat tinggal, penginapan, rumah ini adalah tanggungjawab sebagai seorang suami. Kita nak rezeki kita berkat, jaga isteri kita, sediakan tempat tinggal yang terbaik. Ustaz, kami tak mampu Ustaz, kami mampu menumpang aja rumah orang. Tak ada masalah, itu juga barangkali tempat tinggal kita. Barangkali Ustaz, saya mampu duduk rumah store je, tak ada bilik pun. Tuan-tuan, cara nak bersyukur, jangan tengok orang atas kita, tapi tengok orang bawah kita. Barangkali kita duduk store saja, tak ada bilik pun rumah kita. Tetapi tuan-tuan, ada orang kat luar, langsung tak ada rumah. Subhanallah. Kita bersyukur dengan nikmat Allah beri. Tanggungjawab suami, T yang kedua, jaga tempat tinggal. Sediakan nafkah, beri tempat tinggal. Dan M yang terakhir, apa dia? Ini yang nombor, iaitu makan minum. Makan minum, suami kena sediakan. Betul, kadang-kadang orang kata, Ustaz, kami nak isteri kami yang masak sebagainya. Tak ada masalah. Tapi kalau suami kau nak, isteri kau nak masak, tapi kalau suami tak belikan beras, tak beli bawang pun, hara juga hidup kan. Itu sebab kita nak rezeki kita berkat, kita nak mendapat kebaikan, kita nak rezeki kita melimpah ruah, berbilion-bilion harta kita. Tuan-tuan puan, jaga isteri kita, jaga mak ayah kita, insya-Allah akan dapat berkat. Dan bila mana kita dapat satu rezeki, satu nikmat, kita nak sumbangkan kepada orang di luar sana, saya nak kongsikan juga ada 3 tips untuk dapat rezeki yang berkat dan 3 orang yang perlu kita bagikan yang paling dekat dengan kita. KKM, bukan Kementerian Kesihatan Malaysia. KKM, boleh saya kongsikan atau kejap lagi? Kejap lagi Ustaz. Okey, kita bagi ruang kepada KKM ini apa dia? Kejap lagi saya akan kongsikan insya-Allah. Kejut, saya ingat Ustaz nak sambung lagi tadi. Okey, kita bersama kita kan insya-Allah. Kita bersama kembali dengan Zaim dan juga Mia. Mungkin boleh kongsikan juga untuk Mia sendiri, bagaimana Mia melihat tugas sebagai seorang isteri ni adalah untuk memberikan yang terbaik bukan sahaja kepada suami tetapi kepada keluarga juga. Kalau boleh kita nak meringankan beban suami, kalau boleh tolong bayar bil, kita nak mampu untuk membantu suami untuk membayar bil dan sebagainya. Dan bagaimana Mia melihat ini sebenarnya adalah sebagai kunci rezeki untuk keluarga juga. Okey, bagi Mia sendiri, kalau dari segi macam ni, selalunya isteri yang ada pendapatan sendiri kan. Tak kisahlah pendapatan tetap ataupun macam Mia ada bisnes sendiri. Firstly, dari segi rezeki suami dan keluarga ni, isteri memainkan peranan sendiri. Hati kita biarlah ikhlas. Bagi Mia, janganlah simpan rasa tersinggung atau dendam atau yang tak best lah dekat suami. Jadi sebab bila kita buat ada perasaan macam tu, automatically suami kita punya, orang kata, rezeki kita sekat-sekat juga. Jadi biar semuanya smooth, hati kita pun kena smooth juga. Kan? Jadi kalau Mia untuk bantu suami tu tak jadi masalah. Kalau kita ada lebih, why not? Kan? Rezeki kita untuk keluarga bersama, bukannya untuk kita sendiri. Kalau kita dah berumah tangga kan, kalau kita rasa kita nak sendiri, mungkin waktu tu mental dan fizikal kita belum ready untuk berumah tangga bagi Mia lah. Okey, baik. Tapi nak tahu juga bagi Zaim dan juga Mia ya. Tadi Ustaz dah berikan tafsiran rezeki, memang luas tafsirannya kan. Anda berdua pula ada perniagaan sendiri kan. Dan bagaimana mungkinlah kalau tidak keberatan boleh anda berdua kongsikan. Mungkin sewaktu Zaim mempunyai, orang kata, kesusahan job kurang ke, macam kekurangan job lah orang katalah kan. Adakah
pembahagian rezeki itu Mia yang lakukan ataupun macam mana anda berdua membahagi rezeki sesama kedua-dua anda? Okey, bagi Zaim sebenarnya macam mana dia cakap dari segi sebelum kahwin pun memang kita dah cerita sikit tentang kehidupan berumah tangga. So macam dulu kita fikir Zaim fikir kalau kahwin isteri akan buat semua. Okey. Dari segi kerja-kerja rumah, baju, pakai, minum, kemas rumah semua bini. Tapi Mia ni jenis macam akan mengingatkan Zaim. Kita sayang, jangan lupa rajin-rajin kalau tolong kemas rumah dengan kebeban sayang sebab itu juga kerja suami. Ya. So bila Zaim dengar, Zaim tak rasa marah sebab dia rasa macam okey sebab Zaim sayangkan dekat Mia, kasihkan dekat Mia, Zaim buat seikhlas hati. Itu dari segi tanggungjawab. Dari segi kerja-kerja pula, okey. Memanglah dalam tempoh PKP dan sebagainya ramai individu yang senasib dengan Zaim juga dalam industri ini. Ada beberapa projek yang terpaksa dibatalkan, program dibatalkan. Jadi sumber kewangan tu ada terganggu sedikit lah. Jadi bila terganggu macam tu, macam Mia sebab mujur dia ada perniagaan sendiri yang diusahakan. Jadi Mia pun antara orang tu individu yang banyak membantu menyokong keluarga juga. Sejujurnya kerja-kerja macam Zaim ni sebagai pengacara nampaknya macam mewah dan sebagainya tapi tidaklah semewah yang disangkakan. Ya, ada ups and down ya. Nampaknya glamour tapi pembayaran tidaklah setimpal maksudnya tidaklah setinggi disangka orang ya. Maksudnya bersyukur alhamdulillah dah. Jadi isteri banyak berperanan memberikan hasil perniagaan itu untuk membantu, contoh membayar kereta, membayar down payment rumah. Maksudnya sedikit banyak membantulah. Dan jadi di situ saya nampak macam ini antara rezeki yang Allah berikan. Mungkin ada faktor Zaid ini baik dengan bini baik kan. Baik dengan bini. Jadi Allah mempermudahkan rezeki isteri untuk bantu suami juga. Jadi dari situ Zaid rasa macam okey. Sejak itu Zaid berjanji dengan diri Zaid dan kepada Allah, Zaid akan sentiasa cuba membahagikan hati isteri. Cuba macam Azam kata tadi kan, okey beli baju. Okey, bagi Zaid macam Mia ni Zaid bagi baju dia tak mau kata tak cantik dia kata. Dia nak beli sendiri. So macam tak apalah saya I allocate sedikit. Bayarkan aja. Bayarkan saja kan. Saya allocate sedikit duit Zaid tu. Okey nasihat saya ada contoh ada 200, saya belilah baju apa yang saya suka. Sekurang-kurangnya ada yang boleh membahagiakan isteri. Seboleh-boleh dia cuba buatlah. Sweet betul lah Zaim dengan Mia ni. Okey, baik. Ustaz, kita pun dah sampai ke penghujung perbincangan kita tahu Ustaz. Jadi mungkin secara ringkas, Ustaz boleh kongsikan KKM tadi Ustaz. Baik, betul Zaim kata. Sebenarnya memang betul. Kadang-kadang isteri kita ni kalau kita belikan memang tak kena je kat mata dia kan. Tapi senang je. Kita bayarkan aja dia beli sendiri. Tapi tak ada masalah. Baik, tuan-tuan dan puan, para penonton semua. KKM ni apa dia? Tips nak rezeki berkat. Kita nak isteri sebagai kunci rezeki. Betul. Jangan lupa K yang pertama, kalau kita ada rezeki lebih ataupun bukan saja rezeki lebih, usahakan tiap-tiap kali ada rezeki kita, tiap-tiap kali mesti K yang pertama kita sumbangkan. K yang pertama adalah keluarga terdekat. Yang pertama adalah keluarga terdekat. Paling dekat adalah mak ayah kita. Paling dekat adalah isteri kita. Barangkali isteri mungkin dia kata, Ustaz, takkan saya nak beri kat suami saya. Tak ada masalah kalau isteri nak membantu suami, itu lebih baik. Subhanallah. Tapi bila isteri dah bantu, suami jangan malas pula. Ini kita kena muhasabah balik. Setiap minggu kena muhasabah. Okey, yang pertama keluarga terdekat. Ya, isteri kita, anak-anak ada rezeki lebih, mungkin sale meletup sikit bulan ni. Alhamdulillah. Belanja anak-anak makan, belanja adik-adik makan, belanja isteri makan. Tak ada masalah. Yang pertama keluarga terdekat. Yang kedua apa dia tuan-tuan dan puan? Kedua adalah kawan sekeliling. Kawan inilah yang membantu menaikkan kita. Jangan lupa kawan jugalah yang membantu menjatuhkan kita kan. Tapi apapun, yang kedua adalah bantulah ataupun sumbanglah kepada kawan-kawan sekeliling kita. Dan M yang terakhir apa dia? Makhluk yang memerlukan. Seperti mana Zaim katakan tadi di awal kan? Maknanya makhluk yang memerlukan, manusia yang memerlukan. Kita tengok orang susah, kita bantu. Ingat tuan-tuan dan puan, memberi dalam keadaan orang meminta berbeza dengan memberi dalam keadaan orang tidak meminta. Mana orang minta ni kita bagi, subhanallah, mungkin kita tahu dia susah. Tapi kalau kita bagi dalam keadaan orang tak minta, ini luar biasa tuan-tuan dan puan. Jadi, bantu kepada orang yang memerlukan. Sekarang ni saya tak nafikan, oleh kerana pandemik ini ramai yang terkesan. Tuan-tuan dan puan, bantulah kepada orang yang memerlukan di luar sana. InsyaAllah, sebab itulah Allah SWT akan membuka rezeki kepada kita. Dan pastinya, isteri kita juga akan dapat kebaikan. Jadi, isteri, redolah dengan suami.
suami redolah dengan isteri, insya-Allah keluarga kita akan berkat, sakinah, mawaddah warahmah, dan insya-Allah mendapat rezeki yang melimpah ruah. Dan ingat, rezeki bukan hanya RM1, anak-anak juga rezeki, keluarga bahagia juga rezeki, anak baik juga rezeki, anak tak nakal juga rezeki, anak pandai rezeki, mak mentua baik rezeki, mak ipoh dua baik semua rezeki, dan itulah rezeki yang kita nak. Moga-moga Allah berkati dan rahmat kita semua. Railah isteri kita, railah suami kita, moga Allah rahmati keluarga kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Salam rejab daripada saya, insya-Allah. Okey, baik. Orang kata cukup padat apa yang dikongsikan oleh Ustaz, dan saya suka apa yang Ustaz katakan tadi. Wang ringgit bukan sahaja. Tapi nampak dia dah nak cakap lagi, tapi nampak Sugi macam nak potong je. Tak. Tapi baguslah kalau Ustaz faham. Apa pun Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Nanti kita panggil lagi. Banyak lagi topik kita boleh bincangkan dengan Ustaz Azam. Terima kasih Ustaz Zaim. Terima kasih Zaim. Terima kasih Mia. Stay safe semua. Amin, insya-Allah. Waalaikumsalam. Saya kira hari ini adalah topik yang sangat-sangat hangat untuk dibincangkan. Tidak dinafikan yang rezeki itu datangnya daripada Allah, daripada Tuhan. Tetapi pintu ataupun kunci kepada rezeki itu datangnya dari pelbagai aspek. Mungkin dengan menjaga orang tua kita, datangnya dari keberkatan dan keredaan isteri kita. Dan juga rezeki datang juga dari sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Okey, baik. Kesimpulannya cukup cantik oleh Uyaina Arsyad. Apapun, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami, dan dalam segmen tajaan hari ini kita bersama dengan Cik Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Hello, selamat tengah hari Atira. Selamat tengah hari Sugi. Apa khabar Sugi? Sihat, Atira sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Okey, baik Atira, boleh terus kongsikan apa antara produk yang ingin dikongsikan hari ini? Okey, terima kasih Sugi. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat sejahtera dan salam Jumaat saya ucapkan. Okey Sugi, kalau selalu jamu kita bersiaran, kita akan bercerita tentang kehebatan produk. Tetapi hari Jumaat hari ini berbeza sikit. Hari ini saya nak share kepada anda bukan sahaja tentang produk, tetapi cara penggunaan produk rambut dari Jamu Jelita Sugi. Okey. Sebab tak percaya sekarang kalau dapatkan rawatan rambut, salon pun tutup. Dan kalau kita nak pergi salon pun by appointment, dan sebenarnya itu adalah perkara yang kategori masih lagi tidak disarankan sebab kita kena keluar, jumpa dengan orang, terdedah sana sini. Dan dengan kes yang masih meninggi sekarang ini, saya rasa lebih baik kita habiskan masa kita stay safe, stay home, yang mana kita dapatkan produk-produk yang hanya kita boleh buat sendiri di rumah. Suami boleh buat isteri, isteri boleh buat suami, kita boleh buat dekat mak ke, boleh buat dekat ayah kita dan sebagainya. Sebab saya percaya bila bercakap pasal penggunaan produk rambut daripada Jamu Jelita, yang mana dah amalkan mesti tahu bahawa produk kita sangat mesra pengguna. Seperti inai lembat ni ada dua warna, ada premium black dan juga premium brown, yang mana cara penggunaan dia cukup mudah Sugi. Kita bagi sarung tangan plastik percuma. Lepas tu cara penggunaan dia hanya sediakan mangkuk, kemudian kita campurkan saja aktivator susu dengan inai, kita kacau sehingga rata, kemudian kita apply di permukaan rambut. Sangat mudah. Dan saya juga kalau isu untuk masalah rambut perempuan ni, kalau kita nak dapat perawatan di salon, pasti makan harga yang beratus. Tapi dengan produk inai lebat ni, anda tak perlu risau sebab berharga cuma RM25, 9 sen sahaja Sugi. Cukup murah dan cukup masa pengguna dan sangat berbaloi untuk beli. Sebab saya percaya kalau bercakap pasal isu warna rambut Sugi, kebanyakan orang memang risau rambut akan jadi kering, rambut akan jadi rosak dan sebagainya sebab kandungan amonia. Kita tahu amonia ini adalah bahan yang merosakkan rambut, yang menyebabkan rambut tidak bermaya, kering dan sebagainya. Tetapi dengan inai lebat, kita tidak menggunakan bahan terlarang. Kita hanya menggunakan bahan semua jadi seperti inai untuk menghasilkan warna itu. Dan juga untuk pastikan pengguna yang pakai inai lebat ni rambut tidak kering, tidak menggerbang, kita masukkan sekali formulasi minyak zaitun. Supaya bila dia pakai inai lebat ni, rambut tu tidak kering, rambut masih terjaga, rambut masih ada kelembapan dia tersendiri. Dan juga yang paling penting sebenarnya dalam produk inai lebat ni Sugi, kita formulasikan juga dengan ginseng. Dimana cara penggunaan dia cukup mudah. Jadi yang mana nak dapatkan produk Jamu Jelita Sugi, atau memang sarankan anda untuk cuba produk inai lebat dari Jamu Jelita ni, cukup berbaloi untuk dapatkan. Dan ramai juga tanya Sugi, produk ni hanya untuk lelaki saja ke? Ini saya tekankan, lelaki dan wanita yang beruban boleh pakai produk inai lebat. Dan tempoh ketahanan produk inai lebat ni, sebab ramai tanya juga takut setengah pewarna inai di luar, kalau kita mandi warna dia akan luruh. Sekejap dia dah hilang. Tetapi dengan inai lebat, tempoh ketahanan produk inai lebat,
produk ini bukan menyelaputi luar rambut saja tetapi menyelaputi sehingga ke dalam rambut. Jadi kalau kita mandi selalu pun dia tak akan luruh warna dia. Sebab warna baru akan tumbuh dengan pertumbuhan rambut baru. Jadi dekat tangan Atira, ini adalah contoh yang mana boleh nampak macam mana orang yang ada beruban. Dia pakai produk jamu jelita inai lebat warna hitam premium black. Macam mana yang beruban terus ada rambut hitam. Sebenarnya ini adalah penggunaan transformasi selama 10 minit saja dia pakai. Jadi kalau nak pakai rambut yang lagi hitam, boleh pakai selama 30 minit. Kemudian bilas seperti biasa, cukup mudah. Jadi yang mana ada masalah beruban atau percaya uban ni mengganggu penampilan diri, buat kita kurang keyakinan diri nak berhadapan dengan orang, nampak tua sebelum usia, boleh dapatkan produk inai lebat ni yang mana produk beri kesan pantas. Anda boleh cuba dapatkan di toko jamu, di kedai kios kecantikan. Yang mana produk ini terjamin kalau anda beli, anda pasti repeat order. Dan untuk produk seterusnya Sugi, ini adalah produk yang anda rasa cukup bersesuaian untuk yang selalu pergi kerja naik motor, pakai helmet, berpeluh kepala tua akan ada masalah bau-bau yang tidak menyenangkan. Wanita yang bertudung sepanjang hari kan, rambut kadang-kadang basah, kita pakai tudung, rambut tu jadi berbau dan sebagainya, ada masalah keguguran yang teruk. Jadi dengan produk tonik lebat ni, ini adalah produk yang selalu kita terima balas yang sangat baik. Ramai yang beli cukup puas hati dengan seawal botol pertama. Alhamdulillah pertumbuhan rambut baru dah tumbuh dan sebagainya sebab kita menggunakan rumusan biotin ya Sugi. Kalau yang mana dah tahu mengamalkan produk rambut pasti tahu bahawa biotin sangat diperlukan dalam produk rambut sebab biotin adalah kandungan vitamin B7 yang mana bahan ini merupakan bahan yang bantu untuk memberikan sel keratin. Sel keratin inilah yang akan menyebabkan merangsang pertumbuhan rambut baru. Jadi atau memang sarankan buat wanita yang ada masalah rambut keguguran Sugi, dekat lantai, kalau kita mandi tu luruh dan sebagainya. Dan lelaki yang bila buka je topi, cap tu yang jarang-jarang kat kepala tu, boleh terus pakai tonik lebat ni, spraykan sahaja di permukaan kulit kepala. Lakukan urutan ringkas sampai retak. Tonik tadi di permukaan kulit kepala boleh pakai 2 kali sehari. InsyaAllah penggunaan yang betul dengan bantuan ramuan-ramuan daripada tonik lebat ini akan bantu untuk merangsang pertumbuhan baru rambut anda dan pastikan rambut anda tumbuh dalam keadaan sihat. Okey, itu 2 produk yang sudah pun dikongsikan oleh Atira. Betul. Apakah produk yang ketiga, Atira? Okey, ini adalah produk yang cukup melengkapi satu sama lain sebenarnya. Ini adalah produk krim mahkota. Okey, untuk krim mahkota ini adalah produk yang sangat sesuai untuk orang yang selalu ada masalah rambut kusut, rambut yang selalu kering, lagi perempuan bila lepas mandi itu rambut tu mengerbang, selalu kering dan sebagainya. Jadi produk krim mahkota ni bantu untuk meleraikan rambut kusut, bantu untuk melembutkan tekstur rambut, boleh jadikan sebagai perapi atau hair mask. Jadi anda boleh pakai krim mahkota ni mengikut kreativiti anda dan yang pastinya penggunaan krim mahkota ni bantu merawat masalah rambut kering, rambut kusut, rambut yang bermasalah dan boleh juga jadikan sebagai krim untuk penggayaan rambut. Okey, Sugi, sebenarnya ini nak ringkaskan secara ringkas ni buat anda yang nak dapatkan produk jamu kita. Inai lebat sesuai untuk lelaki dan wanita, ada 2 warna, penggunaan yang cukup mudah. Masa pengguna berharga RM25.90 saja. Tonik lebat dalamnya ada ekstrak daun pudina yang ada masalah bau kepala pun turut boleh pakai, bukan saja untuk keguguran rambut. Berharga RM25.90 dan yang terakhir adalah krim mahkota. Krim penggayaan rambut berharga RM27.90, boleh jadikan sebagai conditioner atau hair mask. Dan ketiga produk ini boleh didapati di www.jombay.my ataupun hubungi nombor yang tersedia di TV dan juga dapatkan produk kami di kios kecantikan, toko jamu dan kalau nak diskon boleh dapatkan di www.jombay.my atau hubungi Atira di 1800 885510 untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi. WhatsApp Atira di 0133535753. Okey, baik. Terima kasih Atira atas perkongsian ketiga-tiga produk pada hari ini. Jaga diri Atira. Terima kasih Sugi. Okey, baik. Anda di rumah, kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Borak Kopitiam minggu ini. Bila barang elektrik rosak je, kena hantar kedai. Apa susahnya, Zik? Semuanya boleh baiki sendiri. Dari kemahiran elektrik, elektronik dan robotik, semua boleh belajar Sabtu ni. Fashion oversize bukan saja selesa, juga lebih bergaya dan berkeyakinan. Jangan lupa juga fashion plus size yang cantik dan bersesuaian. Hanya di Borak Kopitiam TV3. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah melalui Didik TV KPM, pendidikan maya yang meliputi kurikulum kebangsaan, dikendalikan oleh guru-guru berpengalaman untuk murid-murid prasekolah, rendah dan menengah. Pembelajaran kini lebih menyeronokkan bila-bila masa di mana jua, hanya di NTV7. Didik TV.
pastinya apabila NTV7 sudah pun berubah menjadi Didik TV, Sugi antara orang yang mempunyai nostalgia dengan NTV7, betul? Betul, Yana. Dulu saya bersiaran dalam Feel Good Show. Tapi apa pun mungkinlah kalau dulu ada Didik TV, saya akan lebih berusaha duduk dekat depan TV tu kot. Dan saya kira itu adalah salah satu usaha yang sangat-sangat baik. Bukan saja anak-anak boleh belajar, tapi ibu bapa pun boleh monitor sekali anak-anak belajar di hadapan kaca televisyen. Betul tu. Kalau dulu nak tengok TV pun mak tak bagi, sekarang dah ada alasan. Mak bolehlah. Mak ni adalah sesuatu yang bermanfaat untuk saya. Silibus yang diajar adalah mengikut silibus pelajaran saya. Betul. Baik. Kami pun dah sampai ke penghujung siaran untuk hari ini. Topiknya adalah isteri kunci rezeki, dan saya terpanggil untuk membaca satu quote yang saya jumpa yang berkata, "Whatever you give a woman, she will make greater. If you give her sperm, she'll give you a baby. If you give her a house, she'll give you a home. If you give her groceries, she'll give you a meal. If you give her a smile, she'll give you her heart. She multiplies and enlarges what is given to her. So if you give her any crap, akan pandailah fikir sendiri." Tapi iyalah, rata-rata kalau kita lihat daripada tetamu kita dan juga pendapat orang ramai, sememangnya semua orang berkata yang isteri adalah punca pembuka rezeki. Dan saya kira it's two-way street lah kan. Suami pun pembuka rezeki isteri, isteri pun pembuka punca rezeki suami. Baik, apapun kami di sini berharap apa yang dikongsikan hari ini memberikan manfaat kepada anda semua, dan kalau ingin anda bolehlah menonton siaran ulangannya di YouTube TV3. Okey, baik Yana, boleh juga kami kongsikan bersama dengan anda di mana pada pagi ini telah berlakunya pelancaran My Digital, di mana teknologi dan digital adalah masa hadapan kita dalam dunia yang pantas berubah. Setuju? Setuju dan sangat. Kepada anda yang nak menyaksikan semula pelancaran My Digital yang telah pun dipancarkan pada jam 9 pagi tadi, anda boleh ke www.epu.gov.my. Saya sempatlah tadi tengok sedikit ucapan oleh Perdana Menteri kita. Dan saya kira digital adalah zaman sekarang. Kalau siapa yang tidak ikut dengan perkembangan digital ini, kita akan terlepas banyak benda. Okey, ini adalah satu inisiatif yang cukup baik daripada kerajaan Malaysia, di mana kalau boleh saya kongsikan, dikatakan bahawa 500,000 peluang pekerjaan antara fokus utama yang disebut dalam majlis pelancaran My Digital dan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Jadi tahniah Malaysia, dan anda bolehlah seperti yang Yana kongsikan ke www.epu.gov.my. Okey Yana, siaran hari Jumaat hari ini dah pun sampai di penghujungnya. Dan esok siaran WHI Extra pastinya ada sesuatu yang istimewa buat anda. Apa yang istimewa esok Yana? Kami akan bawakan kreativiti sabun. Apakah antara kreativiti sabun ni? Anda kenalah tengok siaran WHI Extra esok bersama dengan rakan setugas kami. Apa yang pasti, kami ingin ingatkan kepada anda sekali lagi untuk jaga diri, jaga keselamatan diri dan keluarga, ikut SOP yang telah ditetapkan. Kalau perlu keluar, barulah keluar, dan sama-sama kita menggalas tanggungjawab ini untuk melandaikan lengkungan COVID-19 di negara kita. Baik, saya dan Uyaina mengundur diri di siaran hari Jumaat ini. Anda di rumah, selamat berhujung minggu. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Sugi okey ke? Okey. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjung.
masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita